Ramai orang yang nak lakukan perubahan hidup tapi mereka banyak memberi alasan, antaranya tak tahu nak buat apa, tak ada modal, tak ada barang nak jual ke. Biasanya kita akan menyalahkan sesuatu yang kita tidak ada lah. So dalam video kali ni saya nak berikan 5 tips macam mana kita boleh ubah hidup kita dengan mengubah sesuatu yang kita ada. Okey, jom. Hai, saya Muhammad Ali. Dalam channel YouTube ni saya berkongsi dengan anda tentang cara buat duit dan juga bisnes secara online. Jangan lupa tekan button subscribe dan tekan loceng untuk pastikan anda dapat notification kalau anda nak belajar lebih lanjut. Yang pertama, ubah kita punya habit, ubah kita punya tabiat harian kita. So kalau kita setiap hari suka bangun lambat, kan suka pergi buat kerja lambat, tak ada buat apa-apa aktiviti, duduk saja, duduk layan Facebook, layan TikTok, video tengok kosong macam tu kan. So kalau kita check balik sebenarnya berapa jam, berapa minit kita habiskan masa untuk perkara tersebut. So bukan kita perlu tukar 100%, kita masih lagi boleh gunakan perkara yang sama, aktiviti yang sama, tetapi ubah apa yang kita tengok. Contohnya sebelum ni kita tengok benda-benda yang hiburan, kan, benda-benda yang membuatkan kita seronok, kita suka. Tapi sekarang ni kita ubah kepada tengok video-video berkaitan dengan perkara yang boleh kita belajar, perkara yang boleh memberi manfaat di masa akan datang. Sebagai contoh, belajar berkaitan dengan motivasi macam video hari ini kan, ilmu perubahan hidup, self development. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin anda boleh tengok berkaitan dengan video-video macam bertukang ke, tanaman pokok ke. Yang mana benda ni bila kita tengok, kita boleh belajar dan kita boleh buat perkara yang bermanfaat untuk sama ada masa depan kita ataupun masa sekarang. Jadi ubah dulu tabiat kita. Tengoklah pada waktu pagi ke, tengah hari ke, petang ke, malam ke, apakah perubahan kecil yang kita boleh buat sehingga 1% je. Sehari kita ubah 1% pun tak apa. Yang penting dia berubah. Dan berubah itu mungkin bukan berubah aktiviti, cuma ubah apa dalam aktiviti tu. Macam tadilah kan kita tengok video, sebelum ni hiburan, sekarang ni kita tengok video pembelajaran. Yang kedua, perkara yang kita boleh buat tanpa menggunakan modal yang besar, tanpa keluar ke, tanpa produk ke apa semua, adalah belajar. Kita perlu belajar ilmu-ilmu baru, dan nak belajar ilmu baru ni sebenarnya kita tak perlu keluarkan sebarang kos yang mahal lah. Okey, cukup dengan ada laptop, ada komputer, ada telefon, ada handphone kan. So kita dah boleh tengok dekat YouTube, kita boleh tengok dekat macam-macam tempat lah kan, di TikTok ke, banyak ada yang macam yang nombor 1 tadi juga. Cuma yang ini lebih spesifik. Maksudnya, katakanlah anda nak buat bisnes berkaitan dengan cucuk tanam kan, tanaman pokok ke apa semua ke. So belajarlah macam mana cara bercucuk tanam, baca dalam artikel, baca dalam blog, baca dalam tengok video tutorial dan macam-macam lagi. Banyak sebenarnya benda yang kita boleh belajar daripada konten-konten yang telah disediakan oleh mereka-mereka yang pakar di luar sana. Jadi ramai orang berkongsi ilmu, why not kita belajar secara percuma. Saya tengok ramai orang yang belajar bertukang, buat kabinet sendiri, buat hiasan rumah sendiri, buat Photoshop, design, grafik, macam-macam kan, yang mereka belajar sendiri je. So belajar sendiri ni tak perlukan modal, hanya perlukan masa dan komitmen kita. Yang ketiga, kita boleh mula membina personal branding tanpa modal. Sekarang ni zaman media sosial. Jadi kita boleh guna apa saja media sosial seperti IG, Facebook, YouTube dan lain-lain. Yang mana dengan platform-platform ni kita boleh bina kita punya personal branding. So nak bina personal branding ni, hasilkan konten-konten yang bermanfaat. Hasilkan posting-posting penulisan yang bermanfaat, yang memberi makna kepada orang. Dan kita kena pilih kita punya niche lah. Maksudnya kalau kita suka membuat jahitan, kita suka memberi motivasi, kita suka buat lawak pun tak ada masalah, boleh juga kan. Tak kisahlah apa-apa yang kita minat. So wujudkan satu posting yang konsisten setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan bina kita punya personal branding dengan membina follower, bina bagi orang kenal kita ni buat apa. So ini pun tak perlukan modal yang besar, kita hanya perlukan masa dan sedikit idea yang datang daripada kepala kita ataupun kita tiru daripada orang lain, dan belajarlah macam mana nak hasilkan konten tu untuk membina personal branding. Yang keempat, membina hubungan baik dengan orang ramai. Okey, so membina hubungan baik dengan orang ramai ni, membina networking ni bukan daripada offline saja. Maksudnya bukanlah kita perlu minum kopi ke apa semua kan. Secara online pun kita boleh buat. Maknanya kita pergi komen dekat tempat orang lain, jawab mesej orang kan, bantu orang bila orang bertanya soalan, cuba jawab. So bina engagement ataupun bina networking yang baik dengan pengguna-pengguna media sosial yang lain. Dan kita juga kena faham, kita kena cari pengguna media sosial yang memang menggunakan media sosial dengan baik. Kita tahu dia ni orang yang berjaya, kita tahu dia orang ni orang yang bermotivasi, kita tahu dia orang ni orang bisnes ke. Jadi kita berkawan dengan dia, rajin-rajin komen di tempat dia. So ini tak perlukan modal, kita hanya perlu bergaul, berkawan saja, dan tak perlu nak keluar rumah pun
kalau kita buat secara online. Yang kelima, membina produk digital. Okey, so untuk bina produk digital ni pun sama juga, kita tak perlukan modal duit, kita hanya perlukan sedikit ilmu dan kerajinan. Modal kerajinan. Jadi nak buat produk digital ni produk yang macam mana? Kita boleh buat produk contohnya e-book, boleh buat video. Jadi kalau kita punya niche berkaitan dengan tanaman, kita punya niche berkaitan dengan masakan ke kan. So hasilkan e-book yang berkaitan dengan niche kita tadi, berkaitan dengan kategori yang kita kongsi tadi. Jadi bila kita ada e-book, bila kita ada video tutorial ni kan, orang akan nampak kita lebih profesional. Orang akan nampak kita, dia ni bukan saja berkongsi ilmu, dia bukan saja hasilkan konten, tetapi dia ada produk sendiri, produk digital. Dan produk digital ni tak semestinya anda jual terus. Produk ini anda juga boleh bagi percuma je dulu untuk orang download, untuk orang lebih rapat, lebih kenal anda dan lebih percaya kepada anda. Tak kisahlah dalam bidang apa pun, anda boleh mulakan hasil produk digital seperti yang saya maklumkan tadi. Jadi dengan 5 langkah ini, anda tak perlukan sebarang modal duit, anda tak perlukan sebarang modal produk, anda hanya perlu mengubah anda punya cara hidup, anda ubah anda punya habit, hasilkan produk, bina personal branding, bina networking dan sebagainya. Dan dengan itu anda boleh mula mengubah hidup anda kerana anda dah mula ada audiens. Anda dah mula ada follower-follower yang akan mengikuti anda, dan kemudian anda boleh mula menjual produk-produk di masa akan datang yang boleh membantu anda menghasilkan wang tambahan. Dan daripada wang tambahan itulah kita akan ada modal-modal tambahan untuk buka bisnes ke, nak buat produk baru ke kan. Terpulanglah apa kita nak buat, yang penting kita dah ada audiens. Alright, so itulah dia 5 perkara yang sebenarnya kita boleh buat daripada sekarang dengan hanya modalkan diri kita sahaja, tanpa modal duit yang besar. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng untuk pastikan anda dapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Jumpa lagi, bye bye.